Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung siri kedua khusus intensif qawaid fiqhiyah. Kalau kemarin kita menyentuh berkenaan dengan muqaddimah berkenaan dengan qawaid fiqhiyah, dan pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada kaedah fiqh yang pertama, yang dikatakan kaedah ummahatul qawaid. Dia ada 5. Yang pertama ialah al-umur bimaqasidiha. Baik. Apakah yang dimaksud dengan kaedah al-umur bimaqasidiha? Baik. Jadi berasaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan hamba itu, amalan seseorang mukallaf itu berdasarkan ataupun diambil kira berdasarkan kepada niatnya. Jadi niat seseorang itu adalah penentu kepada sah ataupun tidak amalannya di sisi syarak. Okey. Dan setiap amalan yang mempunyai kesan, setiap amalan itu akan mempunyai kesan kepada hati, dan niat yang betul itu akan menghidupkan mati. Maka begitulah juga dengan sebaliknya. Namun adakah kita memahami bahawa hadis yang Rasulullah SAW sebut itu, innamal a'malu binniyat, itu adakah bermaksud semua perbuatan mukallaf itu wajib kita mulakan dengan niat ataupun bagaimana? Nanti kita akan tengok. Baik. Okey, kita perhatikan terlebih dahulu kepada definisi kaedah al-umur bimaqasidiha. Setiap amalan adalah berdasarkan kepada niat. Yang pertama, kaedah ini menggabungkan dua perkataan, al-umur dan juga bimaqasidiha. Okey, so perkataan al-umur itu adalah jam'un. Dia punya mufrad dia amrun, yang bermaksud sesuatu keadaan ataupun perkara ataupun urusan. Jadi ia menunjukkan al-amru ini menunjukkan satu lafaz yang umum dan menunjukkan sesuatu perbuatan ataupun sesuatu perkataan, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 123, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. So perkataan al-amru di sini maksudnya semua urusan, semua perkataan ataupun semua perbuatan itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya di akhirat nanti apa sahaja yang kita buat itu kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkataan al-maqasid, yang di maqasidiha itu, kalau dia punya isim dia, al-maqasid adalah jamak kepada maqsad, yang bermaksud mendatangi sesuatu ataupun kehendak ataupun tujuan, dan juga yang paling berkait dengan perbincangan kita pada pagi ini ialah al-qasdu, iaitu niat itu sebenarnya. Okay, so al-umur itu bermaksud urusan kita, perbuatan, tindakan, tasarrufat kita. Manakala al-maqasid ataupun maqsad ini adalah niat. Itu secara ringkas untuk kita memahami tentang maksud lughatan kepada perkataan kepada kaedah ini. Baik. Kemudian al-qasdu itu, yang disebut niat ataupun keazaman ataupun keinginan, itulah yang dimaksudkan dengan al-qasdu. Maksudnya aqsidu, apa? Aku berazam untuk melakukan atau untuk bertindak dan sebagainya. Jadi al-qasdu itu dia ada sifat ataupun dia ada maksud keazaman untuk buat apa. Okey. Dan faktor yang mendorong seseorang itu untuk bertindak ataupun melakukan sesuatu perbuatan
dia ada faktor dia. Apakah faktor yang mendorong seseorang itu untuk melakukan sesuatu perbuatan itu, kan? Dia macam-macam lah. Contohlah kalau kita buat baik kepada orang, adakah perbuatan kita buat baik itu memang ada niat yang ikhlas, kan? Ataupun ada sebab untuk kita mengambil hati seseorang, nak tunjuk baik konon-konon, kan? Jadi perbuatan kebaikan itu, contoh kita bantu orang tua angkat barang, baik dah, kan? Tetapi rupa-rupanya perbuatan kita buat baik angkat barang orang tua itu, sama ada dia memang ikhlas nak bantu sungguh, ataupun contoh rupa-rupanya dia ada hajat nak mengurat anak pakcik tu, contohlah, kan. Jadi kita panggil perbuatan kita ni pada zahir memang nampak okey, tetapi rupa-rupanya dalaman kita ini, hati kita, kemungkinan besar ada niat-niat tertentu, ada faktor-faktor tertentu yang akan mendorong kita melakukan perkara tersebut, kan? Baik. Namun berbalik kepada kaedah yang kita nak bincang di sini ialah maksud umum kepada kaedah ini, setiap amalan mukallaf sama ada yang berbentuk perkataan ataupun perbuatan, dia akan mempunyai kesan ataupun hasil dan hukum yang berbeza-beza mengikut niat dan matlamat seseorang di sebalik perbuatan dan tindakannya. Jadi kalau kita kata macam tadi, kan, kita membantu pakcik tua tadi tu, okey, dia ada kesan dia, dia ada hukum dia, yang perlu kita perhatikan. Okey, nanti kita akan tengok, saya bagi contoh yang pelbagai tu, kita akan lebih nampak nanti. Jadi apabila kita menyatakan bahawa semua tindakan ataupun perbuatan kita, perkataan kita yang kita lakukan, sebab itu kita kena faham fiqh. Kalau definisi fiqh, kan, yang kemarin kita sebut, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillati at-tafsiliyah, mengetahui hukum hakam yang berkaitan bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan manusia ataupun perbuatan mukallaf, yang lebih tepat. Jadi hukum fiqh ni dia adalah berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi perbuatan kita ini, apa sahaja yang kita buat, maka dia ada hukumnya. So kita duduk saja-saja, kita baring, kita pergi sepak kucing ke contohnya, pergi pegang najis ke, saja-saja, tengok lembu tepi jalan nampak comel, kan, kita pergi pegang. Itu semua bentuk perbuatan. Maka setiap perbuatan kita itu ada hukumnya. So sebab itulah bila relate dengan kaedah al-umur bimaqasidihah ini, apabila kita buat sesuatu perkara, maka dia ada hukum dia tu, kan. Jadi setiap hukum bagi suatu perkara berdasarkan kepada maksud dan tujuan kita melakukan perkara tersebut. Okey. Seperti mana yang disebutkan kemarin, bahawa setiap kaedah-kaedah fiqh yang utama ini, yang 5 itu, termasuklah kaedah yang kita bincang pada pagi ini, semuanya sebenarnya mempunyai dalil, mempunyai asas dan sandaran, dalil daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita tengok dalil-dalil yang mendasari kepada al-umur bimaqasidihah, kaedah yang pertama ini, antaranya dia banyak, ni antara yang kita sebutlah. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu perkara kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mukhlishina lahuddin, dengan niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Antara lain firman Allah Ta'ala, "Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih." Surah Al-Baqarah ayat 220. Allah mengetahui siapakah yang membuat kerosakan dan siapakah yang melakukan perkara kebaikan. Jadi sebab tu tadi kita katakan, pada zahirnya kita buat satu perbuatan itu memang nampak okey, kan? Tapi rupa-rupanya ada maksud terselindung,
Dan maksud terselindung itu sebenarnya yang mengetahuinya, yang maha mengetahuinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita jangan anggap bila kita melakukan satu perkara, orang lain memang mungkin tak tahu niat tersembunyi kita kan. Okey, rupa-rupanya perkara tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua berdasarkan niat itu. Dalam surah Az-Zumar ayat 11, Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Kan? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah Allah, untuk melakukan ibadat kepada Allah dengan niat yang ikhlas, semata-mata untuk agama. Okey, sama juga apa saja amalan kita ini sebenarnya tujuannya, kalau dalam khusus bab ibadat ni, kita sembahyang untuk siapa? Kan? Sembahyang kerana Allah Ta'ala kan? Kerana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan untuk menunjuk-nunjuk ataupun bukan untuk siapa-siapa. Firman Allah Ta'ala yang lain, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Sesiapa yang melakukan suatu perkara itu dengan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya memang niat ikhlas dia ibadat tu memang mengharapkan keredaan Allah, maka Allah akan bagi satu pahala yang besar. Ini adalah antara dalil-dalil yang berkaitan dengan pentingnya ataupun dalam kebanyakan perbuatan, khususnya dalam bab ibadat, pentingnya niat. Okey. Ini antara dalil-dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Kan? Yang mana hadis yang paling relate dengan kaedah yang kita bincangkan pada pagi ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hadara ilaih. Jadi hadis ini berdasarkan memang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah ke Madinah, ada seorang sahabat itu, dia ikut juga rombongan berhijrah tu, tapi rupa-rupanya dia niat hijrah itu bukan kerana menyahut seruan daripada Allah dan Rasulullah SAW, tapi dia mengikut seorang wanita yang dikahwininya, yang dia ingin berkahwin dengan perempuan tersebut kan. Jadi sebab itu memang Rasulullah mengetahuinya apabila diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu dekat Nabi, ada di kalangan sahabatmu wahai Muhammad, dia berhijrah bukan kerana aku, bukan kerana engkau, bukan kerana Islam, tetapi kerana mengikut wanita yang dicintainya. Jadi perbuatan dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu, ya, orang lain pun penat, dia pun penat. Orang lain berhadapan dengan panas terik, ribut, padang pasir dan sebagainya, dia pun hadapi benda yang sama. Tapi orang lain dapat pahala, dia hanya dapat kesusahan yang tadi kita sebut, kan? Dan dia boleh dapat perempuan yang dia suka tu, kan? Tetapi perbuatan dia itu seolah-olah hanya dapat penat sahaja, kan? Sama macam kita ni, dah kita dekat nak bulan Ramadan ini, okey. Kita diwajibkan untuk berpuasa. Kita memang daripada terbit tulu'ul fajr itu, terbit fajar shadiq sehinggalah tenggelam matahari, kita berpuasa, tak makan, tak minum, ya. Tetapi lapar dahaga kita itu sebenarnya kita tidak membentuk perbuatan puasa kita itu dengan niat yang ikhlas dan dengan tujuan untuk kita mematuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan hanya dapat lapar dan dahaga saja, seperti mana yang digambarkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hadis innamal a'malu binniyat inilah yang menjadi dasar utama kepada kaedah al-umur bimaqasidiha. Okey, kemudian antara hadis yang lain, innama yub'asun nas ala niyyatihim. Ni di akhirat nanti ni, manusia ni akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Sebab itu kita kena hati-hati
dalam kita melaksanakan apa sahaja tindak tanduk kita dalam kehidupan kita, apatah lagi kita ni umat Islam. Kemudian innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau memberi nafkah dan apabila engkau memberi nafkah tak kisahlah kepada keluarga, kepada sanak saudara, jiran tetangga, sahabat-sahabat yang kesusahan, bila kita memberi bantuan nafkah kepada mereka, dan kita mengharapkan perbuatan kita itu bukan untuk bermegah-megah, nak masuk surat khabar, nak panggil TV3 dan sebagainya, itu kita merwar-warkan maksudnya war-warkan tu tak salah kan, tapi kita nak bermegah-megah, nak takabur, kita banyak derma kat orang kan, jadi derma tu orang akan dapat lah, tapi perbuatan kita menderma itu kita bimbang dari segi pahalanya tak dapat apa. Itu yang kita bimbang. Tapi hadis Rasulullah SAW kata, nafkah yang engkau berikan dan engkau harapkan wajah Allah, engkau harapkan maksudnya dengan niat yang ikhlas kan, kita percaya dengan konsep sedekah, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan mendapat pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan ma taj'alu fi imra'atik, apa sahaja yang engkau suap kepada mulut isteri kamu, walaupun kita panggil secubit makanan ataupun manisan ke, minuman dan sebagainya, apa yang kita suap kepada isteri kita tu pun, kalau kita mengasihi, menyayangi keluarga kita, anak bini kita, itu pun akan dapat pahala kan. Tapi kalau kita tak niat apa-apa kan, maka bini kita kenyang juga tapi tak dapat pahala apa, itu je. Sebab dia akan ada kaitan dengan niat yang kita akan sebut contoh-contoh dan aplikasinya sebentar nanti. Okey. Kemudian hadis lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada paras rupa kamu, Allah tidak melihat kepada harta benda kamu, tetapi apa yang Allah ambil kira ialah hati, apa yang ada dalam hati kamu. Maksudnya apa yang kita niatkan, apa yang kita hasratkan, dan apa yang kita qasadkan dalam hati kita, sama ada kita ni betul-betul buat kerana Allah Ta'ala ataupun sebaliknya kan? Baik. Ini antara hadis-hadis yang berkaitan dengan dalil kepada kaedah al-umur bil maqasidah. Okey. Jadi apa pentingnya niat ni? Dan apa aplikasinya sebenarnya? Dan adakah semua perbuatan perlu niat? Ini soalan yang menarik. Jadi kepentingan niat ini kita akan melihat daripada beberapa sudut ataupun beberapa kategori. Yang pertama, perlunya niat ini ialah untuk membezakan ibadat dengan adat. Apa maksud ibadat dengan adat? Okay, kita tahulah bab ibadat ni dia ada ibadat yang khusus seperti mana dalam rukun Islam iaitu salat, puasa, zakat dan haji. Itu ibadat khusus yang utamalah, dianggap sebagai tonggak dan rukun Islam. Dan dalil ini selalunya akan ada dalil yang mewajibkan ibadat tersebut. Solat ada dalilnya, dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Zakat, puasa, haji pun sama. Dalam Quran ada dalilnya, dalam hadis pun ada dalilnya. Dan ibadat, bila kita sebut ibadat, ia adalah hubungan antara kita dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita diminta untuk melakukan solat contohnya, okey, itu menzahirkan ubudiyah kita, ibadat kita kepada Allah yang mencipta kita. Itu bab ataupun maksud ibadat. Manakala adat ini ialah apa sahaja perbuatan yang kita lakukan
mungkin tidak ada sama ada kadang-kadang ada sandaran dalil daripada Al-Quran dan hadis juga. Dan sebenarnya bila kita perhatikan maksud adat, apa definisi adat, adat ataupun uruf ni ialah perbuatan dan perkataan yang menjadi perbuatan ulangan. Maksudnya kita lakukan lagi dan lagi dan lagi, kan, setiap masa ataupun ada waktu-waktu tertentu. Okay, kalau kita tengok perhatikan dari sudut yang lain, macam solat kita, kan, kita melakukan solat 5 kali sehari semalam. Jadi itu adalah satu perbuatan yang berulang kali kita buat setiap hari. Okay, jadi bila kita lakukan satu perbuatan itu termasuk solat, dengan ulangan-ulangan yang berulang kali itu, itulah maksud adat sebenarnya. Sebab bila kita perhatikan perkataan adat ni, dia daripada ada yang udu, kan, dia kembali, ya, dia kembali melakukan perkara tersebut again and again and again. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton kadang-kadang akan terjumpa istilah yang dipanggil adat syar'iyah, iaitu contohnya macam solat tu sendirilah, kan. Dia dinamakan, dia diistilahkan dengan adatun syar'iyyatun, tapi dia lebih dikenali dengan ibadat. Okey, tak apalah, yang tu kita tak fokus detail, cuma nak bagi tahu sebenarnya bab solat tu pun ada dipanggil adat syar'iyyah. Okey. Tapi yang maksud kita nak membezakan kenapa perlunya niat, sebab kita nak bezakan ibadat dengan adat. So ibadat ni kita dah tahu dah, ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam nas untuk kita buat ibadat tertentu, contoh macam solat, zakat dan sebagainya itu. Manakala adat ni adalah perbuatan kita yang kita lakukan seharian, contoh macam mandi, kan. Kita mandi setiap pagi sebelum pergi kerja, pergi sekolah, pergi kelas dan sebagainya. Apalagi kita sikat rambut, macam-macam lah. Apa sahaja perbuatan yang menjadi perbuatan ulangan kita setiap hari, setiap masa, maka itu adalah adat. Maka kenapa niat? Kenapa perlunya niat, dan apakah aplikasi kaedah al-umur bimaqasidiha? Okey. So kalau kita perhatikan contoh macam mandi. Mandi ni kita ada mandi wajib, ada mandi sunat, dan ada mandi harus. Okey. Apakah bezanya? Ya. Sebab mandi junub ni dia ibadat, kan. Dia ada kaitan dengan ibadat untuk menjadikan mandi itu, bila kita mandi baru kita boleh taharah, kan. Taharah ni adalah tuntutan sebelum kita melakukan ibadat, khususnya ibadat solat dan juga haji. Okey. Jadi mandi wajib ini adalah berbentuk ibadat, dan mandi biasa pagi-pagi yang kita duk mandi sebelum pergi kerja dan sebagainya, itu adalah mandi adat. Okey, perbuatan mandi, apa definisi mandi? Mandi ni ialah kita meratakan air ke tubuh badan kita untuk menyegarkan lah, kan. Mungkin bila kita tidur dalam tempoh yang lama, badan kita jadi macam letih, monyok dan sebagainya. So bila kita tubuh kita terkena air, dia akan menyegarkan kembali. Okay, itu definisi mandi yang kita faham lah. Okay, tapi nak beza antara mandi wajib dengan mandi biasa. Okay, kalau kita perhatikan in general lah, okay, mandi wajib pun semua tubuh badan kita terkena air. Kalau kita mandi biasa yang harus tu pun terkena air, kan. Jadi apa bezanya, dan apa signifikan aplikasi kaedah ni? Iaitu mandi wajib adalah ibadat, dan dia ataupun ia ni perlukan niat. Kalau kita tak niat, maka tak sah mandi kita itu. Bila tak sah mandi itu, maksudnya kita kena ulang balik. Kita kena ulang balik mandi wajib kita itu sebelum kita boleh menunaikan solat ataupun perbuatan haji dan umrah. Itu beza dia. Manakala mandi biasa, yang dipanggil mandi adat, pagi-pagi yang kita duk mandi ni,
yang tu tak perlu niat. Sebab benda adat ni kita tak perlu niat. Itu beza dia. Sebab itu walaupun kaedah ni mengatakan al-umur bimaqasidiha, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, kalau kita terjemah kan, semua amalan perlu niat. Tapi ingat tak kemarin bila kita definisikan kaedah fikih qadaya kulliyah tandarju tahta furu'un fiqhiyah kathirah itu min abwabil fiqhil mukhtalifah, sifat kaedah fiqh ni dia bersifat aghlabiah. Okey. Jadi dalam aplikasi kaedah-kaedah fiqh yang 5 ini, kebanyakan masalah fiqh dia akan termasuk di bawah kaedah fiqh tersebut, tetapi dia juga ada pengecualian tertentu. Itu kita kena faham. Bukan sebut al-umur maqasidah, semua perbuatan kena niat. Nak sembahyang kena niat, nak naik kereta kena niat, nak makan kena niat, nak jalan kaki kena niat. Kita tak boleh faham begitu. Sebab apa? Yang dikatakan al-umur bimaqasidiha ni untuk lebih senang faham kan. Dia dalam bab ibadat je. Dalam bab ibadat sahaja yang wajib kita niat. Dalam perkara-perkara adat yang menjadi perbuatan seharian kita itu sebenarnya tak perlu niat. Kalau kita kata alamak aku terlupa niat makan lah kan, kena makan sekali lagi, jenuh kan. Tapi kalau solat, alamak aku tak niat dah tadi, memang tak sah sembahyang kita. Sebab apa? Sebab solat itu adalah ibadat kita. So sebab itulah kepentingan untuk kita niat ini. Yang pertama ialah untuk membezakan ibadat dengan adat. Okey, so mandi junub dengan mandi untuk sujudkan badan dan juga iktikaf serta rehat ini, apa yang nak membezakan kedua ini? Nak membezakannya ialah dengan niat. Okey, yang kedua, nak membezakan kepentingan niat ini untuk membezakan antara peringkat ataupun kategori-kategori ibadat. Ibadat ni pula dia ada yang wajib, dia ada yang sunat. Okey. Dan even yang wajib tu pula dia ada berbeza-beza. Kalau contoh kita ambil solat, kita ada 5 waktu. Okey. So Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh ini 5 waktu, dan dia perlukan niat yang khusus mengikut solat tersebut. Sebab itu bila kita sembahyang fardu, kita kena takyinkan, kita kena tentukan perbuatan kategori wajib mana yang kita buat. Kita sembahyang Zuhur ke, sembahyang Asar ke. Sebab itu lafaz niat. Sebab itu kita nak sembahyang, kalau lafaz niat lah, usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi. Okey. Jadi kita kena takyin kan, kena tentukan, kita kena tentukan kategori ibadat mana yang kita ibadat wajib mana yang kita sedang buat. Jadi kalau dia tak boleh kita usolli arba' rakaatin, tak boleh kan, tak sah. Dia kena takyin kan, kena sebut zuhur ke, asar ke dan sebagainya. Itu antara wajib dengan wajib. Okey. Manakala kalau contoh kita ni nak nak bulan puasa ni, kita nak sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu solat sunat tarawih, dia sunat. Kita sembahyang isyak wajib. Jadi untuk membezakan antara ibadat yang wajib dengan yang sunat, kita juga perlu niat. Dan niat itulah yang akan membezakan ataupun akan menentukan sah ataupun tidak ibadat kita. Kemudian perbuatan kita memberi duit, okey, kita keluarkan harta kita ini, dia banyak maksud. Kita bagi sumbangan duit itu atas dasar zakat ke, atas dasar sedekah ke, hadiah ke, kafarat ke, ya. Itu semuanya perlukan niat. Sebab perbuatan kita memberi duit itu dia banyak maksud. Ada yang ibadat, ada yang adat. Okey. So kalaulah kita bab adat ni, contoh macam kita sedekah biasa kan, yang tu tak niat pun tak apa kan, kita tak berdosa. Dan perbuatan kita bagi sedekah bantuan biasa itu, orang tu akan dapat manfaat. Orang yang terima duit kita tu akan dapat manfaat.
kita yang bagi ni sebenarnya tak dapat apa-apa sebab kita tak niat, kan? Sebab dia adalah sedekah yang kita panggil asalnya harus saja. Tetapi kalau kita contoh zakat, kan? Zakat bila kita cukup haul, cukup nisab, masa kita nak keluarkan, katalah nisab kita ni di negeri Malaysia ni, di Malaysia ni kita berbeza-beza antara setiap negeri, kan? Tapi lebih kurang dalam 14,000 ataupun 15,000 mengikut harga pasaran emas semasa lah. So kita ambil contoh lah, katakan nisab di negeri Selangor lah contohnya 15,000 kita katakan. So daripada 15,000 itu kita perlu keluarkan 2.5%, berapa ratus tu? 2-300 lebih kurang, kan? Jadi bila kita nak dikenakan zakat, kita nak bawa keluar, katakan kita nak keluarkan zakat 500. So masa kita nak bagi zakat dekat jabat zakat tu, kita kena niat ini adalah zakat yang dikenakan daripada nisab aku, kan? Untuk aku keluarkan zakat. Sebab kalau kita bagi begitu saja tanpa niat apa-apa, dia tak jadi zakat. Jadi maknanya kita kena keluarkan semula. Sebab apa? Sebab zakat adalah ibadat. Dan ingat, dalam bab ibadat wajib kita kena niat. Okay, ada soalan di sini. Kalau kita mandi adat hari-hari itu, kita perlu niat tak? Okay, dia macam ni. Yang tadi kita katakan kita buat satu perbuatan ibadat, satu perbuatan adat, contoh macam mandi seharian itu. Kalau kita tak niat apa-apa, kan, kita tak dapat dosa, kita tak dapat pahala. Sebab dia adalah harus, kan? Harus ni la thawaba wala iqab. Dia itu konsep harus ataupun mubah yang kita kena faham. Dia tapi mandi itu terhasil, kan? Kita menyegarkan badan itu terhasil, tapi kita tak dapat apa-apa. Jadi macam mana kita nak menukar adat kita ini sebagai adat yang mendapat pahala, iaitu kita niat masa kita mandi tu kita boleh niat, kan? Dia tak wajib, tetapi kita boleh niat, harus niat untuk menyegarkan badan kita, untuk mendatangkan kebersihan, kewangian kepada diri kita. InsyaAllah yang tu kita akan dapat pahala tambahan. Itu kita kena beza. Kalau macam bab ibadat, kalau tak wajib, tak niat langsung, memang akan membatalkan, tak sah ibadat kita. Daripada awal-awal lagi tak sah terus. Tapi kalau contoh macam even mandi sunat hari raya contohnya, kan, sunat. Tapi kalau kita tak niat, kita tak berdosa, cuma tak dapat pahala niat mandi sunat tu saja. Samalah juga dengan bab ibadat. Okey, boleh, ya? So kita dah nampak kepentingan niat yang kita perlu buat dalam ibadat ni, ataupun ketika mana kita perlu niat. Walaupun kaedah umum fiqh menyatakan al-umur bi maqasidah. Kalau kita terjemah ni, semua perbuatan, kan, semua perbuatan itu mesti kena niat. Itu yang kita faham, kan. Tetapi kita kena, bila kita detailkan lagi rupa-rupanya dalam bab niat ini, hanya yang berkaitan dengan ibadat sahaja yang wajib kita niat. Manakala perbuatan yang berbentuk adat ini, kalau tak niat, perbuatan itu tetap terhasil, kan? Contoh macam makan, mandi, dan kita badan basah, perut kenyang, tapi adakah makan kita tetap batal, kena makan sekali lagi? Tidak. Sebab apa? Dia hanya berbentuk adat. Baik, yang ketiga, kenapa kita perlu niat dan kenapa ataupun apa aplikasi niat yang ketiga ini, ialah untuk membezakan makna perkataan. Ini contoh kalau dalam bab talak lah khususnya, apabila seseorang suami itu menyatakan kepada isteri dia dengan perkataan yang kinayah, ya. Dalam bab talak ini dia ada lafaz soreh dan ada lafaz kinayah. Lafaz soreh ini ialah satu lafaz, satu perkataan yang direct, yang kita panggil yang jelas, yang tidak boleh double meaning dan tidak boleh ditakwil, ya. Contohnya perkataan cerai, talak, ya, dan sebagainya. Dan kedua, dia ada perkataan yang dipanggil perkataan kinayah, iaitu kita panggil perkataan-perkataan yang double meaning, ya, yang ada 2-3 makna.
Contoh macam ni lah, hampir balik rumah mak hang. Okey. Jadi bila seorang suami menyatakan pergi balik rumah mak hang, dia memberi satu maksud yang double meaning, kan? Adakah dia memang suruh balik rumah mak dia tu ke, ataupun dia ada niat untuk menceraikan? Sebab lafaz sebegini digunakan oleh orang Arab ketika itu dengan maksud cerai sebenarnya, kan? Izhabi ila ahlik, kan? Jadi sebab itu perkataan-perkataan yang double meaning ni dia bila bawa kes ni ke mahkamah, hakim akan tanya, kan, apakah yang dimaksudkan oleh kamu wahai suami, kan? Dia apa-apa sajalah, belah lalu, kan? Zaman bahasa orang WeChat, kan, belah lah, ataupun pergi mampus lah, macam-macam. Jadi si isteri ni dia merasakan bahawa seolah-olah suami dia itu bermaksud untuk menceraikan dia, tapi sebenarnya belum lagi confirm jatuh talak ataupun cerai tu. Sebab itu kena bawa kes ni ke mahkamah. Bila sebut macam ni, saya nak ambil kesempatan nak sebut sikit, kan. Ramai juga yang call saya ataupun tanya ustaz-ustaz kita yang bukan hakim mahkamah, kan. Saya pun bukan hakim mahkamah, walaupun kita belajar syariah, kan. Kita hanya pensyarah ataupun ustaz biasa, kan. Kita bukan hakim. Jadi apabila seseorang ataupun satu-satu pasangan, sama ada lelaki perempuan ataupun dua-dua tu, tanya kita, ustaz, suami saya sebut kat saya macam ni, sekian. Jadi talak saya jatuh ke tak? Okey, jawapan yang contoh saya bagi ataupun ustaz-ustaz yang bukan hakim bagi, itu hanya jawapan ilmiah biasa yang bukan menentukan sah jatuh ataupun tidak talak pasangan tersebut, kan. Sebab itu saya selalu nasihatkan, kalau yang melibatkan nikah, cerai, rojok apa semua ni, apabila berlaku kekhilafan, maka pergi rojok ke mahkamah. Sebab mahkamah lah tempat yang akan memutuskan sama ada satu-satu perkataan itu jatuh cerai dan sebagainya. Tapi untuk nasihat awal, kita boleh bagi panduan lah, kan. Kalau contoh macam tadi, kan, pergi balik rumah mak hang, benda ni memang lafaz kinayah, okay? Kita boleh bagi tahu lah, ini lafaz kinayah yang pada dasarnya dia belum lagi jatuh talak, kecuali si suami memang ada niat dalam hati dia untuk menceraikan si isteri, kan. Kuasa untuk menentukan jatuh ataupun tidak talak tersebut adalah kuasa mahkamah, hakim mahkamah syariah kalau kita kat Malaysia lah. Sebab itu saya nasihatkan, kalau pasangan yang ada kekhilafan, kemuskilan tentang jatuh tak jatuh talak ni, sebenarnya jangan tanya ustaz-ustaz biasa ni. Better, lebih baik pergi rojok ke mahkamah. Okey. Jadi apabila sesuatu lafaz kinayah yang digunakan oleh seseorang suami, maka niat itu memainkan peranan, di mana hakim akan bertanyakan kepada suami, apakah yang kamu maksudkan dengan perkataan kamu. Kalaulah suami tu kata, aku tak niat apa-apa, ataupun aku tak maksud apa, aku cuma marah, aku berluat tengok muka bini aku ni, aku suruh dia balik rumah mak dia untuk aku tenangkan hati, jadi aku tak niat apa-apa pun, tak niat cerai pun, maka hakim akan kata tak jatuh talak lah. Tapi kalau bila hakim tanya, ni apa yang kamu maksudkan ni, dia pun kata memang confirm lah aku nak cerai bini aku, kan. Maka ketika itu hakim akan jatuhkan talak. Okey. Okey. Jadi sidang penonton sekalian, so kita dapat fahamlah secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan kaedah al-umur bil maqasidiyah ni, dan apakah aplikasi dan ketika mana sebenarnya niat ini yang diperlukan. Dia yang diperlukan niat ni ialah dalam bab ibadat, dan kalau dalam bab perceraian itu untuk menentukan maksud lafaz-lafaz kinayah. Yang lain khususnya yang lain itu dalam bab adat memang sebenarnya tidak diperlukan. Nak jalan kaki
kan, nak jalan kaki ataupun nak bermain badminton. Okey, tak perlu niat pun kan, sebab kita main badminton tu memang perbuatan bermain badminton tu akan terhasil. Tapi kalau nak dapat pahala lebih, kita niat sebelum kita main tu, aku main badminton ni sebab nak sihatkan tubuh badan untuk lebih kuat lagi beribadat dan sebagainya, insya-Allah kita akan dapat pahala. Baik. Di bawah kaedah-kaedah fiqh yang utama yang 5 ini, sebenarnya masing-masing ada anak-anak cucu cicit dia. Maksudnya ada pecahan-pecahan kaedah-kaedah fiqh yang pelbagai, di mana semua kaedah-kaedah ini dia terletak di bawah kaedah cabang itu. Okey, ni ada soalan. Kalau berkenaan dengan talak tadi kan, kalau suami itu dia bohong hakim lah, senang faham kan. Hakim tanya, ni hang niat tak? Okey. Jadi hakim, bila suami tipu hakim ni dia macam doktor tau kan. Bila doktor tanya kita kan, ni sakit apa? Sakit perut doktor. Padahal kita sakit kepala, dia doktor pun dia akan check perut kita kan, dan dia akan bagi ubat untuk sakit perut kan. Kita pun balik pada muka doktor tadi, aku tipu doktor kan. Sebenarnya kita tipu diri kita sebenarnya kan, dan kita yang bodoh kan. Hang sakit kepala, hampir kata sakit perut, lepas tu kita mendabik dada, kita sonok kata kita dapat tipu doktor. So samalah macam dalam bab perkahwinan ni, kita boleh saja menipu hakim kan. Hakim tanya, ni apa yang kamu maksudkan dengan pergi balik rumah mak hang ni kan. Kita kata, dak hakim, aku tak niat apa-apa. Sedangkan memang ketika di rumah, masa depa bergaduh tu, memang suami tu pun dia, walaupun dia gunakan lafaz kinayah, dia nak ceraikan isteri dia kan, dia ada niat itu. Tapi depan hakim dia kona baring kelentong kan. Jadi apa hukum dia? Okey, kalau dia tipu hakim, okey, hakim ni dia akan berdasarkan bukti zahir kan, bukti zahir apa yang ada dalam hati ni. Sebab itu dalam hadis Rasulullah kata kan, nahnu naqti bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kami para hakim ni, kita akan memutuskan hukuman berdasarkan apa yang bukti-bukti zahir sahaja. Wallahu yatawalla sarair. Allah akan berurusan dengan perkara-perkara yang dalaman, yang niat kamu tu. Jadi seorang suami menipu hakim, so hakim akan jatuhkan bahawa tidak berlaku talak, tidak berlaku cerai. Okey. Jadi keputusan hakim itu akan menyebabkan pasangan itu masih tak bercerai lah. Okey. Itu pada zahirnya. Okey, adakah dianggap zina dan sebagainya, itu kita serahkan kepada dia dengan Tuhan lah. Tapi secara detailnya saya pun nak kena rujuk balik pandangan ulama terhadap ni. Tapi pada zahirnya dia tidak dianggap zina, cuma dia berlaku tidak amanah dalam berhadapan dengan kes tersebut kan. So kita kena hati-hatilah kan. Kita boleh menipu hakim, tapi kita tidak boleh menipu Allah kan. Sebab tu tadi Allah dalam ayat Quran Allah kata apa, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih kan. Allah tahu siapa yang membuat kerosakan, siapa yang membuat kebaikan kan. So kita kena hati-hatilah yang tu. Baik, berbalik kepada furu' kaedah-kaedah fiqh yang pelbagai ini kan. Di bawah kaedah al-umur bimaqasidihah ini pun ada beberapa kaedah, antaranya la thawaba illa bin niyyah, yang tidak dapat pahala kecuali dengan niat. Ini aplikasinya yang tadilah. Kalau dalam bab perbuatan adat, perbuatan yang bukan berbentuk ibadat ni, kalau kita buat benda tersebut, kita tak dapat apa-apa, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Macam tadi lah, main badminton, jalan kaki, panjat pokok nyok kan. Itu semua perbuatan yang harus kan. Bila sebut perbuatan harus, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi rupa-rupanya ada cara untuk kita dapat pahala daripada perbuatan tersebut. Iaitu kita niat. Niat macam mana? Simple je. Aku beriadah sebab aku nak sihatkan tubuh badan, dan insya-Allah aku boleh
sihatkan tubuh badan aku untuk ibadat lebih kuat lagi kan. Okey. Yang kedua ni al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Ya. Saya takkan ada 9 contoh furung fiqhiyah ni. Saya takkan satu persatu lah, cuma nak ambil yang beberapa kaedah yang penting saja. Okey. Okey, yang menarik ni macam al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Aplikasi dia macam ni. Kawan kita ni dia kata dia selalu ambil barang kita. Mat, aku ambil, ataupun dia kata aku pinjam kan, aku pinjam ni duit RM10 kan. Dia ni jenis perangai kita panggil, memang ambil tu kita tahu dah, pakai ruyuk terus dah kan. Jadi perbuatan bila dia kata pinjam tu, bila masuk pinjam kena bagi balik. Itu maksud asal dia kan. Tapi bila mamat ni kita dah tahu dah perangai dia, bila dia kata istilah pinjam kan, tapi sebenarnya dia memang bedai kat dia terus lah kan, dan dia takkan bayar balik pun duit kita tu kan. Jadi ini yang dimaksudkan al-ibrah bil maqasid la bil alfaz ataupun bil mabani. Tapi saya taklah kata perbuatan itu wajar kan. Cuma kita nak faham aplikasinya. Bila kita gunakan satu-satu perkataan, kita kena tengok maksud di sebalik tu kan? Dan kita boleh faham sebab kita berkawan dengan dia lama, dan kita dah tahu perangai dia ni. Jadi kadang-kadang dalam beberapa keadaan kita kena raikan maksud, bukan lafaz yang digunakan kan. Ataupun contoh lain macam katakan kita bertransaksi ya, bermuamalat dengan seseorang, contohlah katakan A kata dekat B, aku jual barang ni kan. So bila kita kata kita jual, okey, bila sebut jual ni dia ada harga, okey, dan ada barang, ada pembeli, ada kita panggil harta ataupun duit lah untuk pembeli tu membeli barang tersebut. Tetapi apabila contoh macam A kata dekat B, aku jual barang ni kepada kamu, tapi dia tak mau ambil duit. Okey, dia tak mau ambil duit. Dia gunakan istilah jual. Jual ni adalah lafaz kan, aku jual. Itu adalah lafaz. Tapi rupanya dia bermaksudkan dia nak bagi saja. Sebab bila jual ni dia ada iwat, dia ada kita panggil benda balas kan. Maksudnya A jual, katakan jual handphone. Okey, jual handphone, selalunya handphone tu katakan harga 500. Okey, tapi dia kata aku jual handphone ni kat kamu, tapi dia tak ambil duit, maka itu tidak menjadi jual, tapi dia akan jadi hibah kan. Sama juga terbalik ya. Kalau kita gunakan perkataan hibah, okey, aku bagilah kan, aku bagi handphone ni dekat kamu kan, dengan harga RM500. Dia guna perkataan hibah. Hibah ni maksudnya beri lah, tapi dia kaitkan ataupun dia syaratkan ada pembayaran duit 500 tu. Jadi walaupun dia gunakan istilah hibah, tetapi apabila dia sebut harga di situ, maka dia dah jadi jual beli. So itu aplikasi al-ibrah bil fil uqud lil maqasid la lil alfaz wal mabani. Okey. Jadi di sini ada beberapa lagi contoh-contoh kaedah yang kita boleh perhatikan di sini dan sebagainya. Saya takkan perhalusi satu persatu sebab ini kursus intensif sahaja, yang mana kita akan cuba faham konsep umum sahajalah tentang ni, dan lepas ini saya cadangkan memang eloklah kita mendalami ataupun berguru kan. Okey. So bila aplikasi kaedah al-umur bi maqasidihah ini ya,
Kita boleh tengoklah dalam rukun Islam yang tadi kita katakan bab ibadat asasi tu, yang 4 tu. Kemudian jenis-jenis solat, sama ada solat yang wajib, solat yang sunat, sama juga puasa wajib, puasa sunat. Okey. Kemudian tentang kontrak, akad apa semua ni pun dia memang ada niat itu memainkan peranan, sama ada kita berjual beli, wakaf, hibah amin tadilah, yang saya sebutkan contoh tadi kan. Kemudian jenayah, dalam bab jenayat pun memainkan peranan bila kita bunuh sengaja, bunuh tak sengaja kan, yang mana pendetailannya ni juga akan melibatkan jenis senjata yang digunakan ataupun alat yang digunakan untuk membunuh dan sebagainya kan. Contoh kita bermain dengan pen. Okey. Kita bermain dengan pen, kita baling pen tu dekat kawan. Pen ni sebenarnya bukan alat untuk membunuh, tapi nak jadi cerita kan, baling-baling kena kepala dia mati kan. Semua tu dia ada pendetailannya dalam bab jinayat yang kita boleh rujuk di situ. Okey, kemudian niat sentuhan yang membatalkan wuduk bertujuan syahwat, ni pun walaupun ada khilaf kan, tapi sedikit banyak niat ni dia memainkan peranan tu kan. Macam mana kan, kalau kita dah tahu kita ni jenis nafsu kuat, okey, memang memang wajib elakkan lah. Dan tidak bermaksud kalau kita tak ada syahwat ni saja-saja kita nak dipegang, jadi ini aplikasi contemporary cuba bagi tengok ni. Ini kita panggil latihan lah, macam mana kita nak aplikasi kaedah al-umur bil maqasidah dalam konteks kita sekarang ni. Kita katakan pasal COVID-19 ni kan, apakah aplikasi yang sesuai untuk al-umur bil maqasidah? Agak-agak kan. Contoh macam semayang jamak kan, semayang jamak bagi frontliners yang berhadapan ataupun bertugas. Okey. Sekiranya kita tak kata semua orang ataupun semua frontliners yang bertugas tu boleh semayang jamak tamam sebab kalau nak kosong memang tak boleh sebab dia bukan musafir kan. Tapi kalau jamak ini ada pandangan mazhab kita yang membenarkan kalau sekiranya kita ada urusan-urusan tertentu sehingga tidak boleh semayang zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, kita boleh jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi di mana peranan niat di sini? Okey. Peranannya ialah dalam sembahyang jamak seperti mana yang disyaratkan. Kalau kita nak jamak takdim, maka semasa kita melakukan solat zuhur, kita wajib niat untuk jamak solat asar di waktu zuhur. Okay. Kalau kita buat jamak takhir, kita kena niat sebelum ataupun ketika waktu zuhur tu kita dah niat siap-siap bahawa kita akan jamak takhir zuhur dengan asar pada waktu asar nanti. Okey, sebab para ulama kita, para fuqaha kita kata kalau kita tak niat sebegitu, maka kita tak boleh sembahyang jamak kan. Dan kalau kita terlupa, maksudnya kita dah tak boleh sembahyang jamak sebab kita tak niat awal, dan kita hanya kena qada sahaja solat yang kita terlupa niat tadi tu kan. Itu contohlah, contoh aplikasi niat dalam COVID-19 kan. Tapi kalau contoh macam katakan rawatan rawatan kepada pesakit, adakah doktor perlu niat? Yang ni tak perlu sebab dia termasuk dalam kategori adat. Jadi kalau doktor tu dia merawat pesakit COVID-19, alamak aku terlupa niat nak kena swab sekali lagi, tak perlu. Sebab apa? Swab tu dia bukan ibadat ya. Tapi kalau doktor dia melakukan rawatan tu, dia swab tu, dia niat sikit lah kan, aku niat aku buat swab ni untuk memastikan pesakit ini bebas daripada COVID-19, insya-Allah akan dapat pahala. Dan sebenarnya kita kena faham nak niat ni dia bukan perlu kita susun
lafaz-lafaz niat tu dengan lafaz yang puitis, macam kita selalu duk lafaz usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ya imaman lillahi ta'ala. Itu susunan lafaz. Dia niat ni dia lintasan dalam hati je kan. Dia kadang-kadang sedetik kita niat bahawa aku nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Itulah niat kan. Yang kita lafazkan usolli fardhu zuhri itu lafaz niat dan tak wajib pun sebenarnya. Cuma bagi orang yang bukan Arab ni disunatkan ataupun digalakkan untuk kita istihdar niat tu kan. Kalau kita tak mau lafaz usolli tu pun tak apa. Sebab apa? Sebab yang dikatakan niat mahallun niyyah ialah fil qalbi kan. Tempat niat itu dalam hati, bukan di bibir. Itu yang kita kena faham. Okey. Okey, apa lagi? Ni tadi saya buat contoh-contoh dia kan. Jadi ini adalah kita panggil contoh kalau kita nak laksanakan. Tak maaf, ada gangguan teknikal, ada lori lalu tepi ni. Dia bising sikit. Okey. Jadi shareholder yang beli share untuk dapat dividen, maka dia akan kena zakat pendapatan kan. Kalau dia beli share untuk diniagakan, maka dia akan dikenakan zakat perniagaan. Jadi bergantung kepada niat kita tu lah. Kita beli share tu untuk apa? So kalau kita share tu kita beli saham dan sebagainya tu kan, dan zakat pendapatan, zakat saham ini adalah ijtihad baru ulama kita lah kan. Jadi tengok niat kita untuk apa. Kalau begini maka kena zakat pendapatan kan, zakat simpanan dan sebagainya. Kalau kita beli niaga maka akan dikenakan zakat perniagaan dan dia ada calculation dia tersendirilah. Okey, contoh macam beli emas kan. Kita beli emas ni untuk apa? Kalau beli emas untuk dipakai maka tak dikenakan zakat. Tapi kalau kita beli emas untuk simpanan maka cukup nisab dia kan, maka kena zakat kan. So itu niat kita itu akan memainkan peranan yang penting dalam bab zakat. So itu sahaja untuk kita faham tentang kaedah al-umur bi maqasidihah ini. So secara ringkasnya beberapa keadaan yang memerlukan kita niat, dan kalau kita tak niat maka perbuatan kita itu tidak sah ataupun tidak diambil kira oleh syarak dan kita kena ulangi semula kan, khususnya yang paling utama ialah dalam bab ibadat. Okey. Jadi setakat itu dahulu kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada keesokan harinya dengan kaedah yang kedua pula insyaAllah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.